Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 7 Rabiul Awal 1445 bersamaan dengan 23/9/23 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang ke-1. Ayat yang kita akan baca bermula dari ayat 36 sehingga ayat 39 biiznillahi azza wa jalla. Dalam ayat ini Allah Ta'ala ceritakan kepada kita bagaimana iblis boleh menyelinap masuk semula ke dalam syurga untuk mewas-was, ngenak, kacau Nabi Adam dan Hawa sehingga mereka berdua dikeluarkan dari syurga. Kesalahan Adam, semalam kita dah bincang tentang berbeza dua dosa. Dosa meninggalkan, tidak patuh kepada arahan, tarkul amri asyaddu min fi'lil mahzur. Meninggalkan apa yang diperintahkan lebih dahsyat daripada melakukan kesalahan. Nabi Adam AS melakukan kesalahan, maka Allah Ta'ala fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin. Allah ajar kepada Adam supaya bertaubat, maka dia bertaubat, Allah terima taubat. Iblis, oleh kerana dia engkar perintah Allah, wastakbara, dia jadi kafir dan dia dilaknat sampai ke dalam neraka. Itu beza di antara dua dosa. Kita sebagai hamba Allah, dua-duanya jangan buat. Jangan engkar kepada perintah dan jangan langgar perkara yang dilarang. Jadi alhamdulillah, apakah keadaan Adam di muka bumi? Jawabnya sampailah kepada kita pada hari ini. Para pelajar yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi muka surah 14, mari kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى
فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Kita pergi kepada tafsir ayat. Tafsir ayat: setelah Adam dan Hawa berada dalam syurga, maka mereka digoda oleh syaitan. Ayat 35, Allah perintahkan Adam duduk tenang-tenang dalam syurga. Mu jangan hampiri pokok ini. Maka pokok itulah menjadi ujian kepada Adam. Mari ayat 36, fa'azallahuma syaitan. Sudah. Setelah itu maka syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga itu. Fa akhrajahuma mimma kana fih, dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah berada dalamnya. Habis langgar juga perintah Allah. Adam tersalah dengan gangguan syaitan, terlanggar. Ulama tafsir kata azallahuma, ada lagi kiraatan, dua kiraat. Fa'azalahuma, satu bacaan fa'azalahuma, min zala yazulu, maknahu fanahahuma. Jadi syaitan telah menjauhkan mereka, mengeluarkan mereka daripada syurga. Itu satu. Ada bacaan yang kedua, fa'azallahuma. Yang kita baca sekarang ni fa'azallahuma. Tadi bacaan dipanggil bacaan Hamzah, fa'azalahuma ay fanahahuma. Bacaan yang kita baca sekarang, bacaan jumhur, fa'azallahuma asyaitan, dari dengan makna auqahuma fi zalal, syaitan berjaya memerangkap Adam dan Adam tergelincir daripada perintah Allah, daripada mengikut perintah Allah Azza wa Jalla. Itu bacaan. Ai anna syaitan qad auqa'ahuma fil ma'siyati waz zalal, syaitan berjaya menjatuhkan Adam ke tempat yang dilarang dan tergelincir dia daripada landasan allazi ab'adahuma 'anil jannah, yang menyebabkan mereka jauh daripada syurga. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia makan buah daripada pokok yang terlarang. Ada kata pokok, nama pokok itu pokok khuldi, makna pokok kekal. Pokok khuld kekal, mana kalau memakai ni kekal dalam syurga. Ada ingat betul sungguh. Inni lakum alaminan nasihin. Iblis kata aku ni sebagai penasihat. Sebab itulah besarnya peranan tuan penasihat ni. Penasihat ni besar. Sebab apa besar? Sebab dia boleh tipu orang di atas nama nasihat. Sekarang ni orang tipu orang di atas nama motivasi lah, berapa benda macam-macam mengarut yang dia buat, orang pun percaya. Fakana iblis, maka iblis dengan tipu daya dia, dengan waswah dia, menyebabkan Adam dan Hawa keluar daripada syurga yang penuh dengan rezeki yang luas, kehidupan yang senang, nikmat yang begitu banyak. Jadi tak nak kata apalah. Cuma tidak ada khilaf di kalangan ulama tafsir, yang menipu Adam ni siapa dia? Iblis. Yang menipu Adam adalah iblis. Allahul musta'an. Tengok munasabah ayat. Munasabah ayat ni dengan ayat sebelum dia.
tastamirul ayat fi bayani anwa'it takrimil ilahi lil insan. Ayat ini berterusan menyatakan Allah Ta'ala memuliakan manusia. Kemuliaan di sini iaitulah Adam duduk dalam syurga, tetapi telah terletak hikmat penciptaan yang dicipta oleh Allah Azza wa Jalla, bahawa Adam akan duduk di bumi, khalifatan fil ardi, bukan rumah dia di syurga, dan dia akan menerima tanggungjawab untuk memakmurkan bumi ini dan menzahirkan manusia hebat, manusia yang boleh berlawan dengan syaitan. Maka ayat ini, munasabah ayat ini untuk menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia dilawan oleh puak Quraisy, anak beranak dia sendiri, bahawa maksiat derhaka itu memang khija manusia. Jadi manusia ni akan derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Khija kita membaik pulih kerusakan manusia, sebab pintu taubat Allah Ta'ala buka. Tidak tertutup pintu taubat kecuali setelah seorang itu nyawa di halkum atau matahari terbit di sebelah barat. Baik, kita teruskan tafsir kita dengan ayat yang berikutnya. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adaw. Dan kami berfirman kepada mereka berdua, turunlah kamu. Allahu Akbar. Turunlah. Siapa dia turun? Adam, Hawa dan syaitan. Tiga-tiga kena halau keluar belakang. Turun daripada syurga. Ada orang kata yang keempat, al-hayyah, ular. Sebab apa ular? Ni cerita ni tanda. Cerita ni cerita Israiliyat. Ibnu Jarir kata, ulama tafsir kata, la yu'awwalu 'alaiha fit tafsir. Tidak boleh dipegangi cerita ni. Semalam kita dah cerita, syaitan ni nak masuk, iblis nak masuk goda Adam melalui ular. Dia duduk lepas ular masuk. Ular asalnya ada kaki, kena potong kaki. Jadi oleh kerana ular ada juga dalam syurga ketika itu, jadi ular turun juga. Adam, Hawa, iblis, ular. Jadi ulama kata ular ni tidak boleh, la yu'awwalu 'alaiha, tidak boleh dipegangi. Tapi cerita oleh kerana masyhur dalam cerita tafsir, ada banyak tafsir-tafsir kita ni dimasuki oleh apa? Cerita Israiliyat. Ana dah bincang dalam siri yang lepas, di antara buku yang baik, iaitu buku tentang Israiliyat dan hadis maudhu' dalam tafsir, buku yang ditulis oleh Muhammad Abu Syahbah. Buku ini telah diterjemahkan dengan bahasa Melayu Malaysia, diterbit oleh Jakim. Carilah buku itu, menarik. Satu lagi buku baru untuk ustaz-ustaz kita yang muda-muda yang boleh baca Arab ni, sebuah buku lagi menarik, nama dia Muraja'at fil Israiliyat. Menarik buku ni juga, Muraja'at fil Israiliyat. Comel. Ada PDF dia ada, boleh cari. Lagi beli Mekah payah, kita cari PDF, kita baca dulu. Baiklah. Yang turunnya Adam, Hawa dan Iblis. Ular cerita selingan, tidak boleh dipakai. Turunlah dua ni. Allah kata apa? Ba'dukum li ba'din adaw. Sebahagian kamu akan menjadi musuh pada sebahagian yang lain. Manusia sama manusia bermusuhan, manusia dengan iblis berterusan berbalah, bermusuh sampai bila-bila. Siapa dia ambil syaitan, iblis dia jadi kawan, maka mereka lah orang sesat. Berkawan dengan syaitan, dia akan jadi musuh kepada Allah. Allahu Akbar. Dalam surah Al-Kahfi yang kita selalu baca, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis
kana minal jin. Tanda Al-Kahfi ayat 50. Ingatlah ketika kami kata kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Semua malaikat sujud menghormati Adam kecuali iblis. Kana minal jin, iblis dari kalangan jin, bukan dari malaikat. Fa fasaqa an amri rabbih, mereka telah derhaka kepada perintah Allah. Afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya min duni. Manusia, adakah kamu nak jadikan kawan rapat kamu, teman rapat kamu, penasihat kamu dari kalangan iblis? La. Wahum lakum adu, mereka itu musuh kamu. Bi'saliz zalimina badala. Jadi jangan sekali-kali kita pergi buat kawan dengan musuh Allah. Jadi sekarang ni kita kadang-kadang musuh Allah ni ada dua. Satu musuh dari kalangan jin, syaitan, iblis. Ada juga musuh Allah dari kalangan manusia yang derhaka kepada Allah Azza wa Jalla, juga dikira musuh Allah. Jadi kita hari ni jangan sebab kita nak berkawan dengan kafir, bila kita kata musuh Allah, habis pakat celip mata belaka, siapa musuh Allah? Kita kata semua yang menentang Allah, menentang Islam, dari kalangan orang-orang yang bukan Islam, dikira musuh Allah dalam sudut akidah. Walaupun dia baik dari sudut benda lain, kita tak kira. Yang penting dari sudut akidah. Itu ayat yang pertama. Allah Ta'ala pesan kepada kita supaya musuh kamu syaitan. Tulis ayat yang kedua, Suratul Fatir ayat 6. Ayat yang ketiga, surah At-Taghabun ayat 14. Ini tentang Allah Ta'ala sebut pada kita, syaitan itu musuh kamu, jangan buat kawan. Tengok akhir ayat. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Allahu Akbar. Dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi serta mendapat kesenangan hingga ke suatu masa sehingga kamu mati. Kita atas bumi ini berbeza-beza kesenangan. Nah, ada orang senang rumah dia besar, kereta dia besar, pangkat dia besar, gaji dia besar, dan kelentong dia pun besar juga. Ini nyanyi. Ada orang rumah besar, kereta besar, tawaduk, ahli ibadat, suka kepada kebaikan, tak cakap bohong, tak menipu orang. Kita mengatakan ini alhamdulillah, dia panggil jannatul ajilah, syurga yang disegerakan di atas dunia ini. Jadi, kalau kita Allah tak nak bagi kita kaya, kita terima, tapi minta istiqamah. Walaupun kaya, taat pada Allah Azza wa Jalla, semua kerja buat kita ikut perintah Allah, tidak langgar SOP, maka kita mengatakan ilah yang baik. Maka kamu duduklah di atas muka bumi ini menikmati rezeki Allah Ta'ala beri sehingga tempoh ajal yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bila tamat tempoh ajal kita sudah tamat, kita akan dimasuk ke dalam kubur, menunggu kita di sana sehinggalah datangnya kiamat. Allahumma ja'alna quburana raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kubur kami taman-taman syurga, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Jadi para ulama mengatakan, Allah kata walakum fil ardi mustaqarrun, duduk atas muka bumi. Ada juga ulama salaf katakan yakni dalam kubur, sebab dalam bumi sekejap, atas bumi sekejap, dalam bumi itu lebih lama. Kita duduk atas bumi ni boleh jadi dalam umur berapa? 60-70 tahun. Ada rombongan doktor mari melawat pondok ni. Dia cerita, dia kata penduduk negeri kita ni ramai wanita. Saya kata kenapa? Dia kata wanita lebih panjang umur dari laki-laki. Kata kalau tengok pada zahir nampak sungguh. Ni pondok kita ni yang muslimat warga mah kita hampir 200. Yang laki-laki pupus ada 10 orang ya. Jadi sebab apa dia kata mati awal? Kita kata hak mati awal laki-laki itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala, memang mati dengan umur dia. Ilahin Allah Taala kata wa mata'un ilahin, tak sampai umur mati.
Tapi yang saya bimbangnya laki-laki ni bukan mati umur, mati hati. Ini bimbang. Berapa ramai datang mari sini? Ustaz, saya nak duduk pondok. Kita kata syarat. Syarat pertama, tidak merokok. Celak mata lalu dia. Syarat pertama tak lepas. Dia kata saya mari nak taubat ni. Taubat dulu baru mari. Doktor kata ada ubat di hospital, siapa nak berhenti rokok, pergi ke mana-mana klinik bagi tahu dia ada program dia. Cara-cara dia boleh berhenti. Kalau nak berhenti, kalau tak nak berhenti tak seroyak lah. Kalau duduk dalam hospital dia keluar lagi curi, mari isap rokok kat luar. Allahu Akbar. Dekat nak mati, orang macam mengucap gini. Nak sebatang, bukannya gini pis. Tapi dia panggil, ambil gambar ni. Nak sebatang gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ustaz ni kata apa gini? Ingat nak ambil gambar, nak selfie. Minta rokok sebatang. Hai, na'udzubillah minal khuzlan. Jadi kata laki-laki lebih panjang, perempuan lebih panjang umur sampai umur 70 tahun atau lebih. Betul lah dalam hadis Nabi. Nabi mengatakan a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur aku ni majoritinya 60 hingga 70. Tak usah duduk banyak panjang angang lah kita. Tapi dalam kubur berapa tahun? Tok nenek kita pun 100 tahun lebih dah, berapa tahun. Orang lain berapa ribu tahun sudah dalam kubur. Ini mana kita duduk dalam kubur lebih lama lagi. Baiklah. Tok kita bersalah, apa jadi dengan dia? Tengok. Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaih. Adam duduk di bumi dalam keadaan sedih, keluar dari syurga. Kemudian Nabi Adam AS menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, ucapan, bacaan, kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Dengar ni semua kita, apakah kalimah taubat? Bila kita berdosa, kita bersalah, apakah kalimah taubat yang kita nak baca? Tengok. Kalimah taubat itu ambil daripada ayat 23. Tanda ni pelajar. Nabi Adam menerima daripada Allah Azza wa Jalla wahyu apakah kalimah taubat. Suratul A'raf ayat 23. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahu Akbar. Kita banyaklah baca doa ni. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menganiayai, menzalimi diri kami sendiri dengan melakukan maksiat dan mungkar. Sekiranya Engkau tidak beri keampunan kepada kami, sekiranya Engkau tidak kasihan belah kepada kami, jadilah kami orang yang rugi. Jadi rugilah kita. Jadi orang yang rugi, orang yang celaka atas dunia, rugi di akhirat. Allahu Akbar. Tanda ni ayat ni. Ambil ayat ni, tulis besar-besar, hafal selalu, baca sentiasa. Baca sokmo. Dan ayat yang berkaitan, tulis ayat yang berkaitan surah Taha ayat 121, ayat 122, iaitulah fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Allah. Adam dengan Hawa pergi makan buah yang dilarang. Apa jadi? Pakaian dia terlucut, terdedah semua aurat dia. Habis dah pakaian comel-comel, cabut habis. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Dia rabuk ambil daun-daun syurga, tutup aurat. Allahu Akbar. Wa sa Adamu rabbahu faghawa. Derakalah Adam kepada Allah, maka rugilah dia. Kena turun daripada syurga
thumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Allah Ta'ala beri wahyu pada Adam, ajar kepada dia supaya bertobat. Rabbana zalamna anfusana tadi, fataba alaihi wa hada. Allah Ta'ala terima taubat, Allah Ta'ala pimpin Adam ke jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Allah, tu Adam kita bersalah, fa'tarafa bi zambihi, dia mengaku dosa dia. Rabbana zalamna anfusana wa sa'ala Allah Ta'ala al-maghfirah war rahmah, dia minta dengan Allah Ta'ala keampunan dan rahmat. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, fataballahu alaihi wa rahimahu. Allah Ta'ala terima taubat, fahuwa tawwab. Allah Ta'ala ni sangat menerima taubat hamba-hamba dia. Maka yang pertama sekali, bila Allah sayang kepada hamba dia, dia bukanya taufik untuk bertaubat, buka pintu nak taubat. Itu kata dalam hadis, tulis hadis ni, an-nadam taubah, an-nadamu taubah, sesal tu taubat. Contohnya orang ni lara sepanjang hidup dia, tiba-tiba satu hari terdetik dalam hati dia menyesal dengan dosa-dosa dia lepas. Aku berdosa, aku bersalah, aku maksiat kepada Allah. Dia mula rasa insaf, menyesali dosa-dosa yang lepas. Kata Nabi, an-nadam taubah, menyesal tu kira taubat. Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala sentiasa campak dalam hati kita, menyesali setiap dosa yang kita buat, setiap kemungkaran yang kita lakukan, setiap kesalahan yang kita buat, kita sesal. Terus kita akan mengucap, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kalau kamu tak terima taubat aku, surugi. Jadi kita sentiasa baca doa ni, insya-Allah. Itu yang pertama Allah Ta'ala beri pada hamba dia yang disayangi ni, an-nadam, menyesali untuk bertaubat. Yang kedua, fataba alaihi, bila dia bertaubat Allah terima taubat. Sebab apa? Wahwar rahim, Allah Ta'ala yang bersifat dengan kasihan belah pada hamba dia. Yakhtassuhum birahmatihi, Allah Ta'ala limpah kurnia Allah Ta'ala kepada kita dengan kasih sayang, dengan dengan taubat yang dibuka pintu. Kita mengatakan itulah peluang yang terbaik dalam perjalanan hidup kita. Apa lagi kita nak? Hidup kita mesti akan melalui fasa-fasa yang tertentu, fasa lara, fasa maksiat, fasa gawa. Jadi semua fasa ni telah lalui. Fasa yang terbaik dalam hidup kita ni, fasa an-nadamu, menyesali dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma ja'alna minat taibin. Ya Allah, jadikan kita ini di kalangan orang yang bertaubat, orang yang sentiasa menyesali dosa-dosa yang kita lakukan, orang yang sentiasa kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita mati dengan husnul khatimah, duduk dalam kubur ditemani oleh amalan kita, di akhirat diampuni, ditutup segala dosa-dosa kita, dan akan dimasukkan kita ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, habislah episod Tok kita. Tok kita telah berdosa, dia menyesal, kan? Maka kita bagaimana dengan kita yang tidak dosa, yang tidak bukan nabi, bukan rasul, lagilah banyak dosa. Ya Allah Tuhan. Habis. Maka Allah SWT telah perintahkan dalam ayat 38, Qul nahbitu minha jami'a. Kami berfirman lagi, turunlah kamu semua dari surga itu. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dari aku melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka sesiapa yang mengikuti petunjuk itu, kita kata ini Quran, ini hadis, ini sunnah, siapa dia ikut, buka hati dia nak ikut berdua-dua ni,
apa yang ditafsirkan oleh para ulama salafus salih dan ulama selepas mereka, kita terima, nascaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Dia tidak akan berduka cita. Itulah janji Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Jadi setelah Adam dengan Hawa keluar daripada syurga, duduk di atas bumi, maka Allah SWT bagi tahu kepada mereka bahawa duduk di bumi akan turun wahyu daripada Allah. Wahyu ini akan diberi melalui nabi-nabi, rasul-rasul alaihimussalatu wassalam, yang Allah Ta'ala lantik mereka menjadi wakil untuk berada di atas muka bumi, menyampaikan ilmu Allah Azza wa Jalla, dan berpegang dengannya dan beramal dengannya, maka merekalah orang yang selamat. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Maka bila kita nak mati, orang yang istiqamah dengan Islam, bila nak mati, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka tak ada duka cita, tak takut lagi. Malaikat rahmat akan mari bila kita nak mati. Dia akan tunjuk kepada kita di mana tempat kita akan pergi setelah kita mati. Karena itulah orang yang nak mati tidak diterima lagi taubat dia. Tak terima dah taubat. Sebab dia sudah nampak di mana dia nak pergi. Orang yang baik dibukanya pintu, skrin nampak tu tempat duduk dalam syurga. Sebab itulah orang yang baik-baik mati senyum ya. Senyum tengok. Sebab dia tahu dia nak pergi mana. Orang yang celaka dibuka pintu, bila dia tengok dia tak mau mati, tak mau mati dia, la tuqmis sa'ah, janganlah mati, sebab dia takut. Maka malaikat bisik ketika itu, la khaufun alaikum, tak ada takut. Tempat dudukmu dalam syurga, kubur menjadi taman syurga. Kamu akan disambut oleh para malaikat rahmat yang membawa kain kafan dari syurga. Allahu akbar. Wala ta'walahum yahzanun, mereka juga tidak duka cita. Malaikat kata, anakmu, isterimu yang kamu tinggalkan, biarlah mereka di dunia, mereka teruskan legasi kehidupan yang baik yang kamu didik mereka, dan Allah akan jaga. Wallahu yatawallas salihin, Allah akan jaga anak-anak yang soleh. Jadi karena itulah para ulama mengatakan, kalaulah siapa dia sayang kepada anak dia, bukan hanya dengan beli insurans, beli takaful, apa lagi orang dah sebut ni, heboh juta-juta lah, itu semua tu akan jadi perang dunia belaka tu, berebut harta. Tetapi kalau sayang ke harta, ayah dia jadi orang soleh, kita didik anak yang orang yang soleh, wallahu yatawallas salihin, Allah akan jaga orang yang soleh. Walaupun ayah dia sudah tidak ada, berada dalam tanah, dalam kubur, tapi anak-anaknya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Malaikat rahmat sentiasa bersama mereka. Allah SWT dipelihara kita. Tapi syarat kita kena jadi orang baik untuk mendapat kebaikan kepada anak dan cucu kita. Mudah-mudahan kita layak untuk menjadi orang yang baik, orang yang soleh, dan Allah Ta'ala akan jaga anak cucu kita setelah kita tidak ada. Amin ya Rabbal Alamin. Habislah kita ayat ini. Kemudian selesailah kita di akhir ayat 39, walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka, mereka kekal dalamnya, wal iyazu billah. Munasabah ayat ini dengan ayat sebelum, lamma basyaral mu'minin, Allah Ta'ala beri khabar gembira pada orang beriman, mu ikut petunjuk aku, la khaufun wa la yahzanun, mu tak akan takut, kamu tak akan duka cita. Tapi ingat, walladzina kafaru, siapa dia ingkar, siapa dia kufur, ini ayat dia sebalik. Apa jadi? Ulaika ashabun nar, mereka itu ialah ahli neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal dalamnya, wal iyazu billah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada kumpulan yang kedua,
kumpulan yang celaka di atas dunia, tidak ikut perintah Allah Azza wa Jalla, mereka akan celaka di akhirat, akan dicampakkan ke dalam neraka yang berkekalan dalamnya, tak akan keluar-keluar lagi, wal iazubillah. Itulah yang kita bimbang para jemaah, para pelajar sekalian. Tamatlah tafsir ringkas kepada ayat-ayat yang kita baca ini. Sekarang kita pergi mencari 5 faedah daripada ayat yang kita baca. Faedah yang pertama, Allah Ta'ala sebut, wa qul nahbitu ba'dukum li ba'd. Kami katakan kepada mereka, turunlah kamu. Ma makna turun? Turun ni maknanya annal jannata fi makanin 'alin. Syurga tu di tempat tinggi. Kalau tidak orang tak panggil turun. Turun maknanya syurga itu di tempat yang tinggi. Tinggi baru boleh turun. Kalau tidak orang tak panggil turun, orang panggil naik. Jadi turun tu di mana? Bila kata turun, kerana itulah semalam kita dah bincang sikit, kita ulang sikit lagi. Majoriti ulama mengatakan bahawa syurga itu duduk di langit. Duduk di langit. Wahya darul khuldi was thawab. Syurga yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala yang kekal abadi itu, Allah Ta'ala sudah berada sekarang ni di langit, di sebelah atas. Mu'tazilah dengan Qadariyah kata tak, bukan. Dia kata syurga yang Adam duduk tu syurga di bumi, bukan syurga al-khuldi yang Allah Ta'ala cipta khas untuk menguji Adam. Kata duduk mana syurga kalau di bumi? Dia kata duduk di Adan, Yaman, duduk di Palestin, duduk di Paris, macam-macam cerita. Yang pentingnya majoriti ulama kata syurga itu duduk mana? Duduk di langit. Wallahu alam. Kita ambil yang majoriti ulama, tak usah ambil yang Mu'tazilah. Mu'tazilah ni banyak guna otak. Qadariyah golongan yang menafikan takdir Allah Azza wa Jalla, mana kumpulan itu kumpulan yang sesat yang tidak boleh diterima. Jadi kita kata yang pertama, syurga di mana? Di langit. Timbul lagi satu lagi, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lepas, uskun anta wa zawjuka. Zaujah Zauj Adam, nama dia Hawa. Waw alif hamzah, Hawa. Baca molek. Kalau orang Melayu panggil tu awa, orang Kelantan kata ni tu awa, ni mi awa. La, Hawa. Tulis molek awal nama nenek kita ni, Hawa. Kalau nak buat nama anak Siti Hawa. Tak jadi Melayu ni. Dalam timbul perbahasan tentang Hawa ni mari dari mana. Faqalu, dia kata innaha khuliqat min dhil'i Adam. Hawa mari daripada tulang rusuk Adam. Ambil daripada ayat surah An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Allah Ta'ala ciptakan daripada Adam isteri dia. Jadi dia kata Hawa tu ambil daripada Adam. Satu lagi suratul A'raf ayat 187. Baik. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis fi sahihaini dalam Bukhari Muslim, Nabi berpesan kepada suami, istausu bin nisa'i khaira. Suami, jaga isteri baik-baik. Fa innahunna khuliqna min dhil'i awash. Kerana mereka ini diciptakan daripada tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk kita gini, tak ada betul gini, dia macam ada panah kan, belok itu. Ni kita ni cek sini sudah, tak sudah kelih lain-lain, merasa tengok tulang rusuk kita bengkok. Dalam riwayat Muslim, wa inna a'waja syai' a'lahu, yang paling bengkok sekali tulang rusuk atas. Macam mana? Maka bagaimana? Adakah Hawa tu betul-betul ambil daripada tulang rusuk?
Maka ayat ini dan hadis ini telah dihuraikan oleh seorang ulama tafsir, nama dia Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, dalam tafsir dia. Dia kata wa khalaqa minha tu ay min jinsiha. Allah Ta'ala ciptakan Hawa dari jenis Adam, maknanya manusia juga. Bukan ambil tarik tulang rusuk itu. Supaya bertepatan dalam surah Ar-Rum ayat 31, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Jadi azwajan ai min jinsikum. Kita boleh kahwin dengan isteri kita daripada jenis kita. Mana daripada, bukan ambil daripada kita, jenis, mana sama-sama manusia. Atau ada pun makna hadis tadi, faja'a an tariqi tamsili halil mar'ah. Nabi SAW nak buat bandingan, analogi kedudukan wanita. Wanita ni, kita nak suami ni kena ada seni bila nak harmonikan rumah tangga. Sebab minta maaf dah makcik-makcik, jangan marah. Sebab kita tahu pendengar kita ni ramai makcik ni. Makcik. Dia kata perempuan ni dia mudah belok. Nabi sebut dalam hadis, kalau kita biarkan kebelokannya, beloklah dia tu, bengkoklah dia tu sampai bila-bila. Tapi kalau kita nak betulkan yang bengkok, kasar tahap akan patah. Benda dia bengkok, mana benda bengkok gini kita nak jadi sama betul, kita pun tarik, kan patah. Maknanya kalau kamu tak boleh ikut gaya kerana PA perangai wanita, tak boleh didik dia cara baik, kamu akan patah, maknanya kamu akan bercerai dengan perempuan. Itu dia panggil satu analogi Nabi kita buat, seni kehidupan suami dengan isteri kita kena pandai. Tapi jangan duduk ikut kita pun jadi bengkok macam dia juga, tulang rusuk juga lah. Kita kena betul, dia yang bengkok, tapi seni itu kena ada. Kalau kamu nak betulkan, kamu akan patahkan dia, maka kita mengatakan itu satu perkara yang tidak baik. Nabi kata, fa in istamta'ta biha istamtam. Kemana kalau boleh ikut PA perangai dia, kamu selamat. Wa biha iwaj, begitulah keadaan dia. Wa in zahabta tuqimaha kasartaha. Kalau mu nak betul tulang rusuk tadi, dia akan patah. Wa kasruha talaquha. Patah juga maknanya cerai. Hadis ini dah. Itu jawapan yang muqni daripada Fakhruddin Ar-Razi yang menyebutkan tentang masalah ini. Jadi kita kata alhamdulillah. Jadi daripada siyaqul ayah dan hadis tidak menunjukkan bahawa Hawa dijadi daripada tulang rusuk. Ana waktu tahqiq kitab Al-Matlabul Ali fi Syarhi Wasit Al-Ghazali, waktu master di Madinah dulu, kita duk tahqiq hadis ni lah. Hadis wanita dijadikan daripada tulang rusuk, daripada macam tulang rusuk yang bengkok. Masa tu sekumpulan pelajar-pelajar Malaysia di UK yang bahagian medik mari haji. Saya tak ingat dia yang belajar di UK ni universiti apa Scotland ke apa benda? Scotland. Ada sebahagian pelajar Madinah kahwin dengan seorang doktor yang sedang belajar di sana UK. Kalau saya sebut nama dia satu Malaysia kena. Sekarang ni sudah dah boleh menantu dah 2 orang ni, kawan saya. Belajar sekali tapi dia kahwin cepat. Sebab waktu apa doktor ni mari ke Madinah, nak diperkenalkan dia kahwin dua tu. Sayanya tidak diperkenalkan, tak boleh doktor. Boleh umur anaknya kita. Baik. Kita pun cakap, saya nak awak ni pokok medik ni membalik mengkaji. Betul ke salah satu daripada tulang rusuk kiri kita ni tak cukup bilangan, sebab telah diambil untuk ditarik, dicabut untuk buat Hawa. Jadi seronoklah kajian pokok ni. Dia kata ustaz kita tak kaji, tapi dalam Quran ada sebut. Kita kata macam mana. Jadi alhamdulillah para ulama mengatakan tak ada betul lah rusuk yang kurang ya. Kita tanya doktor lah senang, dia buka, dia belah belaka. Yang adanya seperti kata Ar-Razi tadi, bahawa kita ini menjadi satu analogi lah, bandingan keadaan sifat wanita.
Nak bahagia, kita pandai main dia punya trip, bengkok dia tu. Kalau kita lawan, patah. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita ni, kehidupan kita dalam penuh kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Baik, tanda saya rekod sikit pelajar. Takarrara ismu Adam alaihissalam fil Qur'ani 25 marrah. Nabi Adam diulangi perkataan Adam dalam Quran sebanyak 25 kali. 25 kali. Adam, Adam, Adam 25 kali. Fatahaddas anhu surat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 31 hingga 37 menceritakan tentang Nabi Adam. 31 sampai 37, tapi hari di sini kita semuanya cerita Adam. Banyak lagi lah ayat 31, ayat 37 dalam surah Ali Imran ayat 33, 59. Yang pentingnya awak tulis ya pelajar-pelajar. Dia kata tulis kisah Adam disebut 25 kali di dalam Al-Quran. Kemudian episod Adam dalam Quran ada 6. Yang pertama, Adam dicipta daripada tanah. Yang kedua, isu malaikat diperintah, malaikat dan iblis, jin diperintahkan sujud hormat pada Adam. Isu yang ketiga, sebab-sebab iblis menyalahi perintah Allah Azza wa Jalla kerana sombong. Yang keempat, istikhlaf, pelantikan Adam menjadi khalifah di bumi. Yang kelima, Allah Ta'ala ajar kepada Adam nama-nama benda yang ada pada saat itu. Yang keenam, Adam duduk dengan isterinya dalam syurga, kemudian dikeluarkan. Jadi kita kata cerita Adam ni panjang. Alhamdulillah, sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Salah, kata silap Salah Al-Khadiji ke, dia panggil Siratu Adam. Ada buku di rumah saya, di perpustakaan kita ada. Kalau kita baca cerita Adam ni panjang, tunggulah satu hari nanti kalau ana free waktu cuti ke, kita baca Siratu Adam. Menarik, insya-Allah, banyak pengajaran dan banyak iktibar. Tuan-tuannya ada tafsir Al-Munir, boleh baca. Sebahagian daripadanya ada dalam Al-Munir. Kita kata alhamdulillah. Baik, sekarang saya akan kembali semula ke al-fawaid kita yang tertunda. Faedah yang kedua. Faedah yang kedua, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Kamu akan duduk di atas muka bumi. Bumilah tempat sesuai dengan manusia. Jadi manusia ni tak boleh duduk kecuali di bumi. Kalau ada orang duduk di planet pergilah sehari dua, lepas tu baliklah awak. Tak boleh duduk di sana, bukan tempat kita tinggal. Manusia ni akan tinggal di mana? Akan tinggal di muka bumi, bukan tinggal di planet dan lain-lain tempat. Maka Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengungkit minnah, anugerah dia, nikmat yang dia beri kepada Adam dan Hawa dan kepada kita semua pada hari ini, iaitulah duduk di atas muka bumi. Allah sediakan semua keperluan kita di atas muka bumi. Tak payah pergi langit lah kita ni. Daripada langit kita terima apa? Wahyu yang Allah Ta'ala turunkan, iaitu Al-Quran. Al-Quran pun diturunkan ke bumi. Kata istilah ahli-ahli fikir semasa, dia kata membumikan Quran. Maknanya Quran tu kena berjalan atas muka bumi, menjadi undang-undang dustur untuk memakmurkan bumi. Tapi saya bimbang terlalu kuat membumikan, akhir sekali jadi mengkebumikan Quran. Tak? Ada sekumpulan manusia yang naik atas bukit yang tinggi dalam dunia. Bukit apa ya? Everest apa? Dia bawa Quran hak nenek dia beri, dia tanam situ. Kata subhanallah, Allah turun Quran bukan untuk ditanam, untuk dibaca, untuk ditadabbur, untuk diamalkan. Dia pergi tanam Quran. Tak jumpa barang. Orang Kelantan kata tak jumpa barang. Orang suruh buat lain, dia pergi buat lain. Ini masalah kita hari ni. Allahu Akbar. Baik, mari kita pergi cari yang ketiga pula. Dua dah kita. Yang ketiga, fa'azallahumas syaitan. Syaitan ni memang kerja dia nak keluarkan kita daripada zon yang baik kepada zon yang buruk. Mana Adam duduk di syurga molek-molek, syaitan kacau, keluar daripada syurga. Kita pun kadang-kadang duduk di tempat yang baik. Sekarang ni kita duduk di tempat ibadat, duduk di pondok contohnya, duduk mana-mana lah, di rumah kita pun tak apa. Yang penting dalam persekitaran yang harmoni ibadat. Maka syaitan
dia akan mari waswas, akan mari ganggu, akan mari kena, akan mari macam-macam, supaya apa? Supaya kita lari daripada landasan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini berapa ramai makcik-makcik mari pondok, molek dah, buka Quran dah, mengaji, dah mula belajar dah, mula ulang kaji fardu ain, tiba-tiba mari ustaz saya nak balik. Kata apa makcik nak kelik? Dia kata sialah, kucing tak ada orang makan. Anak ayah di rumah kita takutnya makan dia anak-anak. Kata makcik, rumah makan anak-anak, lepas ni makan juga. Kita ni bimbang takut dimakan oleh anak-anak syaitan ni. Duduk tempat molek-molek lari, buat apa? Ingat ke ayam, ingat ke itik, ingat ke cucu, ingat ke cici. Semua kita ingat atas dunia ni, kita akan pisah belaka tu. Tak usah duk bimbang lah. Jadi syaitan dia tak akan duk diam. Dia mari atas nama inni lakuma laminas nasihin. Syaitan bersumpah, aku ni penasihat. Jadi bila kita nasihat, kita percayalah. Nah, kita ni kadang-kadang penasihat kita syaitan manusia. Mari. Ni ada juga syaitan manusia ni mari kacau orang tua. Dia kata tak usah doa sini. Ustaz sini kat dia cakap sunnah. Nak baca nak zikir sunnah. Zikir pagi petang sunnah. Kita baca zikir hok pelik-pelik, tok guru kita aja. Siapa cabut serba. Ni dia baca sunnah. Lain kita pergi hok tempat lain, hok sedap lagi dah tu. Mengatik zikir siapa pecah itu ni, siapa pagi 5. Ada juga lari seorang dua. Sebab dia kata sini zikir ikut sunnah perlahan-perlahan. Acara-acara yang tidak ada sunnah tidak dibuat. Mari nasihat langsung lagi kita kata gila penasihat mari daripada. Penasihat ni ada dua, satu sama ada syaitan sungguh atau syaitan manusia kacau kita. Hati-hati makcik-makcik, jangan mudah terkoyak kita dengan nasihat syaitan manusia. Yang bila kita nak beramal dengan sunnah, ada yang syaitan manusia mari kacau kita. Mari buat tuduhan macam-macam, kita kata biarlah dia. Allahu Akbar. Kemudian berapa kita? 3. Yang keempat, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Ingat, Allah kata muduk atas dunia ada tempoh, ada limit, ada had. Sama ada 50, 60, 70, 80, 100 tahun mati. Wa alaihi. Dengan ayat ini Allah Ta'ala nak didik kita az-zuhdu fid dunya, supaya kita bersifat zuhud dalam dunia. Wa adamul ightirari biha, jangan terpedaya dengan dunia. Tengok orang tu orang ni. Sekarang ni anak rasa kadang-kadang kita sedih tengok. Belajar agama daripada kecil. Pergi belajar pengajian Islam di luar negara. Balik-balik mari sini terperangkap dengan jual, dia panggil direct selling, MLM beberapa benda ni. Kau duk campaign. Habis bagi-bagi orang kafir ni kau duduk jadi kempen terus. Ni 3 art pula dah. Cakap macam ni, dia panggil 3 art sekarang ni. Ni mazhab baru zaman Madani ni, ada 3 art. Kita bukan resist, tapi kita ada benda yang sama. Orang Islam ada, orang bukan Islam ada. Hak ni bayar zakat, hak ni tak bayar zakat. Makan ni orang ni baca bismillah, mandi junub, baca selawat, hak ni langsung tak ada baca. Mandi junub tak pernah mandi lagi. Kenapa kita duk kempen sangat hak kafir ni, sedangkan adanya orang Islam? Jadi ini bukan resist, ini soal kebersihan, soal agama, soal perjalanan hidup kita. Jadi kita kata habiskan masa daripada kita dulu hafizul Quran, lalu ni duk hafiz, duk hafal ke menu-menu ni, sebab boleh pergi melawak sana melawak sini. Kita mengatakan ini satu kerugian dalam kehidupan kita. Hati-hatilah kita dengan perangkat-perangkat dunianya kecil. Az-zuhdu fid dunya. Jadi ayat ni wa mata'in ilahin, dia perangkap. Suruh kita kempen barang-barang mahal-mahal, tapi toke-toke boleh pergi melancur sana melancur sini. Ada satu lagi dia panggil produk kempen, orang suruh apa ni, beli produk tu, beli produk ni, heboh sana heboh sini. Yang ejen-ejen ni kaya tu BMW pakai, Mercedes pakai, luar negeri macam tengok tunjuk gambar sana sini. Tapi orang yang di kempen, apa yang kita dapat hasil taklah pulangan banyak sangat. Kita mengatakan hati-hati dengan talbis iblis dalam kehidupan kita. Saya tidak mengatakan haram benda tu, haram benda tidak. Cuma kita dari sudut psikologi, dari sudut perbincangan, kita bincang. Tuan-tuan setuju, alhamdulillah. Tak setuju, bincang lagi. Bukan kita nak balas dengan orang, bukan kita nak ajar dengki kepada orang, tidak. Tapi ingat, perangkap syaitan dia masuk slow-slow. Ada ustaz ni warak. Tak pernah tengok pun dalam apa ni Facebook dia, gambar bini dia ke duduk main
Tiba-tiba bila jadi tokek jual barang-barang selling ni, bertiktok dengan bini melompat sekali dalam. Kita kata subhanallah, subhanallah. Allah Ta'ala lah, Allahumma zuqna al-istiqamah alal haqqi. Semoga Allah Ta'ala beri pada kita istiqamah di atas jalan yang benar. Dunia ni kecil ya, zuhudlah di atas dunia. Mudah-mudahan kita tak susah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala annal insan iza sadaqa fi tatwil amri ila Allah, bila kita benar dengan Allah Azza wa Jalla, kita sentiasa ingat kepada Allah, insya-Allah Allah Ta'ala akan beri kepada kita hidayah, petunjuk, dan kita akan duduk di atas landasan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, yang kelima, Allah Ta'ala tengok ayat tadi, ayat la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang istiqamah, tanda ni tuan-tuan, orang yang istiqamah setelah dia taubat, an-nadamu taubah, menyesal itu taubat. Bila dia istiqamah, famanittaba'a hudaya, dia ikut petunjuk Allah Azza wa Jalla, maka orang ni tidak ada duka cita, tidak ada ketakutan. Artinya bila kita nak mati, malaikat datang memberi khabar gembira, kamu mati, tempatmu dalam syurga, anak-anak cucumu, harta yang kamu tinggal dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, sebab kamu orang yang baik. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi, 2 orang anak yatim di bandar itu, kubur harta dia dihantar, Allah Ta'ala hantar mari 2 nabi, Nabi Musa AS dan juga Khidir, yang disebut oleh sebagian ulama mengatakan nabi juga. 2 nabi, seorang rasul, datang untuk membaik pulih tembok yang nak runtuh. Sebab apa? Wa kana abuhuma salihah, kerana ayah 2 budak ni soleh. Ada kata bukan ayah dia saja, al-jaddus sabi', tok dia yang ke-7 dulu soleh, cucu dia masih lagi mendapat tempias kesolehan itu. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allahumma ya Allah, anugerahkanlah pada kami menjadi orang yang soleh, keluarga kami orang yang soleh. Hantarlah malaikat memberi khabar gembira kepada kami di saat nak mati. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allahumma ja'alna minal aminin. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang sentiasa mendapat keamanan di dunia, aman dalam kubur, aman dan akhirat. Sampaikan kami ke syurgamu ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan ayat kita dalam siri akan datang, bermula ayat 40 dan beberapa ayat selepas daripadanya, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.